Allah Subhanahu wa taala. Arrafa'allahu, kan kenal Allah Subhanahu wa taala, barulah manusia itu taat pada Allah. Fa'atahu, maknanya kita kenal Allah baru taat pada Allah. Nak sebutnya kepada kita muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini umat manusia tidak menyembah Allah. Manusia tidak pergi ke masjid, tidak hadir kuliah ilmu. Sebab apa? Sebab mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala secara dalam dan secara dekat dan sebagainya. Mereka melihat Allah taala ini maknanya bukan seperti mana mereka melihat Tuhan, kan? Mereka melihat sebagai ibadah ini hanya sekadar melepaskan batu di tangga, sekadar sebagai tugas sampingan. Dan maka sebab itulah kata Sayyidina Ali, apabila kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, manusia akan tolak hukum Allah. Apabila kita tidak kenal Allah, manusia tidak akan melaksanakan solat 5 waktu. Apabila kita tidak kenal Allah, manusia akan melakukan dosa. Apabila kita tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, manusia akan ambil rasuah, manusia akan mencuri, manusia akan melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka merasakan bahawa kehidupan ini tidak ada yang mengawasi. Sedangkan kalau kita kenal Allah Subhanahu wa taala, kita akan sedar bahawa setiap pergerakan, setiap gerak-gerik kita akan diikuti ataupun di-follow oleh 2 orang malaikat yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis segala kebaikan, amal kebaikan dan amal keburukan. Maka tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana untuk kita kenal Allah? Para alim ulama menyebutkan untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kenal Allah, kenal Rasul, hendaklah kita menuntut ilmu. Duduk majlis ilmu, pergi ke masjid, dan duduk bersama dengan para alim ulama, insya-Allah kita akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bila kita tidak kenal Allah juga, kita menolak hukum Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Bila disebutkan pelaksanaan syariat yang hendak dikemukakan pada sesebuah organisasi ataupun pemerintahan, ramai manusia yang rasa marah, takut dan sebagainya, bimbang dan sebagainya. Dan sebagai contoh kita ambil muslimin muslimat dirahmati Allah, negara Brunei Darussalam, yang terdekat dengan kita, negara jiran kita yang negaranya sangat kecil. Kalau kita banding dengan kita di Malaysia ni, Masya Allah kita lagi besar lah. Nah, sebutnya bila mereka melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, Sultan Hassanah Bolkiah mengumumkan akan dilaksanakan syariat Allah taala ni, pelaksanaan undang-undang hudud bermula pada Januari 2014. Ini Sultan Bolkiah umum. Bila dia umum, antara yang mendapat respon sama ada orang tempatan ataupun luar daripada negara Brunei, terutamanya para pelabur dan sebagainya, ramai mengatakan pelabur lari dan sebagainya. Lalu mufti negara Brunei menyebutkan apa dia? Pelaksanaan syariat ini dipertahankan oleh kerana syariat ini adalah hukum daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak berhak untuk komen, untuk komplain. Kan Allah Taala hantar kita ke muka bumi ini. Allah jadikan kita, Allah hantar kita ke muka bumi. Dalam masa yang sama Allah hantar kita dalam package sekali. Allah hantar kita, Allah hidupkan kita, Allah bagi rezeki pada kita, Allah bagi oksigen percuma pada kita, Allah bagi kemewahan hidup pada kita. Apalagi Allah Ta'ala bagi semuanya. Tiba-tiba Allah Ta'ala hadirkan kepada kita Al-Quranul Karim, di dalamnya ada syariat Allah SWT. Tiba-tiba manusia kata ini tidak sesuai dilaksanakan. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, di negara Brunei ada pelabur dikatakan lari keluar, maka mufti menyebutkan ini adalah syariat Allah SWT. Seperti mana kalau kita lihat di negara Arab dan di kerajaan Saudi, setiap tahun dia menerima pelancong sebanyak 4 juta dan ke atas orang. Setiap bulan, bukan setiap tahun. Setiap bulan menerima 4 juta dan ke atas orang mengerjakan umrah, mengerjakan haji dan sebagainya. Nak sebutnya bahawa bila dia kenal Allah, dia yakin bahawa rezeki itu Allah hantar. Akhirnya tuan-tuan, yang terbaru, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan rezeki kepada negara Brunei disebabkan keberanian mereka untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Ta'ala memberikan maknanya penemuan tuan-tuan lebih arif, tuan-tuan duduk di Petronas dan sebagainya, menemukan maknanya hasil minyak itu bertambah. Nak sebut kepada kita bahawasanya itulah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, menyebutkan orang-orang yang berani melaksanakan syariat Allah Ta'ala ini, rezeki itu maknanya bukan daripada pelabur,
Rezeki bukan daripada pelabur, rezeki bukan daripada pihak A, daripada pihak B, tetapi daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seterusnya tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita kenal Allah, kita akan menjadi sifatnya sebagaimana Sayyidina Abu Bakar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk ingin mengumumkan dana untuk membiayai perang Tabuk, keperluan perang Tabuk, kita melihat bagaimana pengorbanan dilakukan oleh Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq memberikan hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua harta diberikan. Nabi tanya, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang tinggal pada kamu?" "Allah wa Rasul." Hanyalah Allah dan Rasul, kata Abu Bakar. Maka tuan-tuan dirahmati Allah SWT nak sebutnya, Rasulullah bagi, apa Abu Bakar bagi semua hartanya. Kalau dia kata bagi semua, sofa TV bagi semua lah. Nak sebut kepada kita bahawa kenapa Abu Bakar boleh melakukan sedemikian? Sebab dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita ni mungkin tak kenal Allah. Sebab tu kita masih ragu-ragu, summa lam yartabu, melakukan kebaikan. Yang kedua katanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kenal syaitan, arrafa'as syaitan. Hendaklah kamu kenal syaitan. Bila kamu kenal syaitan, kamu mesti berusaha untuk lawan. Kita hari ini tuan-tuan, kita tidak pernah jumpa syaitan secara fizikal. Siapa pernah jumpa? Tak jumpa, ingat kan? Maknanya kita tidak diberikan, kita tak boleh jumpa syaitan secara fizikal. Tetapi kita diperjumpakan dengan syaitan itu dengan cara ciri-ciri kehidupan syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh kamu yang paling nyata. Nak sebutkan yang mana kegemaran syaitan, yang mana kegemaran, maknanya kita nak sebutkan perbezaan ataupun ciri-ciri orang-orang yang menuju la yastawi ashabul jannah wa ashabun nar. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Maknanya orang yang di neraka dan surga ini tak sama. Ciri-ciri menuju ke neraka bagaimana? Ciri-ciri menuju ke surga bagaimana? Maka ke neraka itu adalah ciri-ciri syaitan yang kita perlu lawan dan perlu hindari. Contoh sebagai contoh tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, apabila manusia itu cenderung kepada mendekatkan dirinya kepada nafsu, apabila manusia menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Nafsu sebagai Tuhan, contohnya apa dia? Apabila mereka mengejar-ngejar dunia ini, yang dikejar ini tidak ada henti tuan-tuan. Nak sebutkan dunia ini, kalau kita nak kejar tak sampai kan? Orang kata kita nak kejar dunia ni tak tahu sampai bila nak dapat. Sebab umur ummati baina 60 wa 70. Umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hanyalah sekitar 60 hingga 70 tahun saja. Maknanya umur kita ini terlalu pendek, terlalu singkat. Bila terlalu singkat, terlalu pendek, muslimin muslimat dirahmati oleh Allah SWT, kita perlu mengimbangi antara keperluan akhirat dan dunia. Kan jangan kita terlalu kejar dunia. Kan bila kita kejar akhirat, insya-Allah Allah Taala bagi dunia. Kita kejar dunia, tinggal akhirat, akhirat belum tentu dapat. Kalau kita kejar akhirat, tak dapat dunia, insya-Allah akhirat dapat. Batu di dunia, miskin di dunia, ada cara akhirat lagi. Kan? Kalau kita kaya di dunia, akhirat, mana kekayaan kita gunakan untuk kebaikan, untuk maslahah masyarakat Islam, untuk zakat dan sebagainya, maka insya-Allah di akhirat juga kita jadi kaya. Maknanya biar kaya dunia, kaya akhirat. Yang seterusnya tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat manusia ataupun orang beriman, katanya Sayyidina Ali, perlu tahu antara kelebihan akhirat dan dunia. Perlu mengetahui bahawa akhirat itu abadan abada, kekal buat selama-lamanya. Nikmat akhirat tidak sama seperti mana nikmat dunia. Akhirat ini kekal. Kita nak sebut akhirat, bila kita sebut akhirat tuan-tuan, kita kena target syurga lah. Kan akhirat di neraka juga akhirat. Nak sebutnya tuan-tuan dirahmati Allah SWT, nikmat yang paling hebat di dunia apa dia? Nikmat yang paling hebat di dunia ni ada yang sebut. Kita nak sebut, kita nak tanya, kalau kita tanya budak sekolah kan budak universiti dan sebagainya, apakah nikmat yang paling hebat di dunia ini? Kita nak sebut, tuan-tuan boleh jawab, apa nikmat paling hebat di dunia ini? Dia kata, ustaz, nikmat paling hebat ni nikmat berkahwin. Tak juga. Nikmat berkahwin tak juga kan? Maknanya sampai waktunya kita kena rehat, sampai waktunya tidak bertenaga lagi dan sebagainya. Maknanya nikmat itu bukan nikmat yang hebat. Nikmat apa lagi? Dia sebut, dia kata, ada yang sebut, dia kata nikmat paling hebat ni ustaz, dia kata kalau kita makan tengah lapar, tengah lapar gila, dia kata. Dan bukan sekadar lapar, lapar gila. Gila pun tak lapar macam tu. Itu. Maknanya dia pada pagi itu dia bangun pergi kerja, tak makan, tengah hari tak makan. Nak pendekkan cerita, puasa lah. Orang yang berpuasa petang tu dia tengok roti je, roti pun sedap.
Tetapi itu bukan nikmat yang hebat di dunia ini. Maknanya nikmat di dunia ini sementara. Kalau kita kata nikmat duit dan sebagainya, ada orang yang Allah Taala berikan kekayaan yang banyak, Allah Taala tarik kesehatannya. Ya. Allah Taala tarik kesehatannya, tak boleh makan gula lebih, tak boleh makan itu lebih dan sebagainya. Hari ini pula gula naik harga dan sebagainya kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu tidak mampu memberikan kebahagiaan kepadanya di muka bumi ini. Maka tuan-tuan, katanya Sayyidina Ali, nikmat di syurga satu nikmat yang tidak ternilai, yang manusia tidak pernah lihat, manusia tidak pernah terfikir, segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bila nikmat dunia, akhirat ini kamu tahu, dunia itu sementara, akhirat itu kekal. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, kita akan jadi juga macam mana yang disebutkan Abu Bakar tadi. Macam mana berlaku kepada Sayyidina Utsman, memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unta sebanyak 300 ekor unta. Memberikan kepada Rasulullah SAW separuh daripada hartanya Sayyidina Umar. Kan demikian juga tuan-tuan, macam kita lihat sejarah kisah Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri satu ketika dia bangun malam, rumahnya dicuri, dirompak. Bila dirompak rumahnya, tuan-tuan dirahmati Allah, bila dirompak rumahnya, dia bangun, dia bantu perompak itu juga isi barang dalam dia punya bahan kita sebut sebagai guni, karung dan sebagainya, beg dan sebagainya kan. Dia masukkan sekali, dia tunjuk semua, dia kata ada Samsung, ada lagi itu, ambil itu ada TV, itu ada 10 inci, nak ambil lah kata. Lebih kurang macam itulah kan bahasa kita lah. Akhirnya selesai, dia pun bawa lari. Hasan Al-Basri ikut lagi. Bila dia ikut, tuan-tuan, berlakulah pembahagian harta di sana. 1 untuk aku, 10 untuk kau. Kan lebih kurang macam itulah bahasa saya lah. Selesai tu, Hasan Al-Basri bagi semula hartanya kepada si pencuri tadi. Ambillah semula. Kenapa bagi aku semula? Kan aku curi, kamu tolong, aku bagilah bagian kamu. Kan tiba-tiba kamu bagi balik, apa cerita ni? Bukan macam itulah kan. Katanya pencuri tadi, kata Hasan Al-Basri, yang kamu curi itu harta akulah. Yang rumah kau masuk tadi, yang kau buka tadi itu adalah rumah aku. Maka ambillah semuanya. Apa kata pencuri itu? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia kembali jadi baik. Kan? Manusia kembali jadi baik. Dan sebab itu tuan-tuan dan Allah, Sultan Brunei bagi tempoh sehingga bulan April 30 April 2014, semua wanita di Brunei wajib memakai tudung paras dada. Di Brunei bagi tempoh sehingga bulan April, wanita-wanita di Brunei wajib pakai tudung paras dada, turun labu. Turun labu maknanya paras dada lah. Wajib, pemerintah boleh buat. Bukan tak boleh buat, tak boleh. Siapa kata tak boleh? Pemerintah umumnya. Siapa kata tak boleh naik tol? Boleh, dia umumnya. Walaupun kita marah dan sebagainya, dia umum saja. Boleh kan? Demikian juga dengan syariat Allah Ta'ala ni. Dia umum saja, rakyat akan ikut. Marahlah rakyat macam mana pun, buatlah demo dan sebagainya. Kalau dia nak sebut, dia sebut juga. Itu pemerintah. Standard pemerintah. Maknanya pemerintah ni dia ada kuasa dia. Maka kuasa kalau digunakan untuk supaya manusia itu dekat pada Allah, boleh guna. Kuasa kalau diguna untuk bagi kaya raya, boleh juga. Kuasa kalau diguna untuk jadi, maknanya manusia jadi tak bijak dan sebagainya, boleh juga. Maknanya bukti dia nampak dah. Daripada zaman Rasulullah kita nampak antara kata pemimpin yang adil di zaman Rasulullah turun kepada khalifah, turun kepada Muawiyah dan sebagainya, turun pula kepada yang zalim, kepada beberapa, kita kalau kita lihat sejarah zalim, antaranya Fir'aun, antaranya Namrud, antaranya Hajjaj, Yusuf As-Sakhafi dan sebagainya. Mana kita lihat bahawa peranan pemerintah ni, nak buat baik boleh, nak buat jahat boleh. Namanya tak ada masalah. Yang seterusnya tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya Sayyidina Ali, hendaklah orang Islam, orang mukmin itu kenal kebenaran dan kebatilan. Maknanya orang mukmin perlu tahu musuh Islam. Kan jangan kita jadi musuh pada Islam. Kita kenal ciri-ciri musuh Islam. Jangan menjadi musuh Islam. Kan antaranya disebutkan, Rasulullah menyebutkan musuh kepada mukmin ini, yang pertama dinamakan sebagai orang munafik. Orang munafik ini adalah musuh kepada orang mukmin ataupun kepada Islam. Maka kita jangan jadi orang munafik. Kan?
bila bercakap dia antara ciri-ciri munafik. Para ulama menyebutkan, menggariskan ciri-ciri munafik, ciri-ciri syaitan. Apa dia ciri-ciri munafik? Bila kita tahu ciri-ciri munafik ini ada pada diri kita, tugas tanggungjawab kita apa dia? Kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-taibun. Tugas tanggungjawab kita sebagai mukmin, sebagai khalifah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita. Bila kita rasa benda ni Allah ada pada diri aku rupanya, maknanya kita cepat-cepat taubat pada Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menutup pintu. Tidak ada pernah menutup pintu selagi mana manusia dia bernafas. Selagi itulah pintu taubat terbuka pada hamba-hambanya. Tidak ada istilah orang kata buat dosa berulang kali tak boleh. Maknanya nak sebutkan bukanlah disengajakan. Seorang penghisap dadah, hisap dadah. Tuan-tuan, dadah tahu dadah? Bukan dadah. Dadah nak sebutkan orang yang hisap dadah ni dia masuk penjara, kena tangkap masuk penjara. Bila dia keluar, jangan hantar ke kampung asal dia. Kampung asal dia, hantar ke asal dia, dia jumpa tukang jual dadah, dia akan hisap dadah semula. Walaupun dalam penjara tadi dia ada taubat pada Allah. Sebab dia jumpa kawan lama, kawan lama dia goyang sikit, dia pun ikut sekali. Sebab tu maknanya taubat ini, yang pertama sekali bila kawan lama itu jahat, kita kena tukar kawan kita. Bila kita duduk di kampung A tu tak boleh, jiwa tak hidup, mana kita kena hijrah ke kampung B. Maknanya itu kaedah taubat yang disebutkan oleh para alim ulama. Sebab itu tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang anda sebutkan sifat-sifat munafik tadi, di antaranya bila kita bercakap, bila dia bercakap dia khianat ataupun dia bohong. Itu ciri-ciri munafik yang jelas. Dia kata nanti kecuali jalan jam lah, nanti kan kita jumpa pukul 2 lah. Okey, kita jumpa kat mana? KLCC. Jumpa KLCC. Jalan daripada Shah Alam ke KLCC, dia guna GPS. Anda tadi nak guna GPS, tuan-tuan. Saya nak ke sini tadi guna GPS. Betul lah awal 2 jam. Tuan-tuan jangan kejut. Tengok dalam GPS tu dia kata 25 km saja. Tapi anda betul lah awal 2 jam. Sebab menggunakan khidmat GPS. Sebab GPS ni dia pandai bawa, pusing kan. Lebih kurang dengan taximeter yang kita tak kenal kan. Kan zaman-zaman KL dulu kalau tu sampai KL, dia kata dia pada mana? Daripada Sabah. Saya pada Sabah. Dan kalau dia tengok logat tu adalah Sabahan, dia buat pusing. Meter tu pusing kan, dia tengok RM50. Anda guna GPS tuan-tuan. Sampai GPS tadi, sampai di kawasan anda tak ingat, dia lalu stesen kereta api yang lama tu kan, di jambatan atas tu kan. Dia sampai situ, jam. Sampai situ habis bateri. Tuan-tuan mainkan, habis bateri. Adalah power bank. Nak sebutnya tuan-tuan, bila kita hilang pandu arah hidup ini, maka kita akan susah nak berjalan. Demikian kehidupan kita. Anda terfikir dalam perjalanan ni, manusia kalau baru sampai ke tempat tersebut, tidak tahu jalan, menggunakan khidmat GPS. Kalau GPS tu habis bateri ataupun handphone rosak dan sebagainya, tak sampai. Sampai pun tuan-tuan, anda ingat lepas pukul 2 baru sampai. Dah habis orang sembahyang zuhur dan sebagainya. Maka demikian juga dengan kehidupan ini. Kehidupan kita ni tuan-tuan, panduan kita bukan GPS, Al-Quranul Karim. Kalau manusia terpisah dengan Quran, dia akan dia berjalan pun tak jumpa arah. Sebab apa? Sebab Al-Quran ditinggalkan. Dalam pentadbiran Quran ditinggalkan, dia akan macam tu. Pemimpin-pemimpin akan jadi macam tu. Sebab apa? Sebab Quran dinafikan. Al-Quran dasturuna. Al-Quran Allah Ta'ala sebut dah, Al-Quran itu adalah peraturan kehidupan pada manusia. Kan? Maknanya bukan tak boleh, boleh semuanya. Tinggal lagi hanya kita kenal Allah SWT, kita beriman kepada Allah SWT ataupun tidak. Maka jangan kita menjadi orang yang munafik. Bercakap khianat, berjanji khianat. Kan janji dulu kita nak bagi seseorang itu handphone, tiba-tiba tukar, kita bagi dia pula handphone mainan. Contohnya macam tu. Jadi maknanya kita bercakap tidak betul. Itu ciri-ciri munafik ada pada diri kita. Kan kita berjanji, maknanya kita berjanji kita nak jadi orang baik, tetapi kita tak jadi baik-baik. Dia kata kenapa tak jadi baik? Sebab seru tak sampai. Kan seru tak sampai tuan-tuan, tapi mati bila masa sampai. Kan jangan tunggu seru kan. Kita tunggu, kita bimbang nanti tengah-tengah tunggu seru itu Allah Subhanahu wa taala tarik nyawa kita. Maka sebab itulah muslimin muslimat dirahmati Allah, sifat munafik yang disebutkan itu bercakap khianat, janji khianat, bercakap bohong, apa lagi? Disebutkan bila dia antaranya para alim ulama menyebutkan juga apabila pada dirinya
Dia susah untuk dia datang solat berjemaah pada waktu isyak dan subuh. Isyak dan subuh susah betul berjemaah. Ini juga ada ciri-ciri munafik pada diri kita. Maka kalau kita malas pergi masjid isyak tu, Allah, jangankan isyak Ustaz, waktu lain pun aku tak pergi. Itu bahaya. Kan tuan-tuan dan rahmati Allah Taala, jangan ada pada diri kita, isteri, anak-anak, ahli keluarga, teman-teman, sahabat, andai juga kita kena ingatkan bahwasanya jangan kita menjadi ciri-ciri orang yang munafik. Dan yang seterusnya, bila dinasihati, dia tidak boleh terima nasihat. Dia bagi nasihat orang boleh, tapi orang nasihat tak boleh. Itu juga ada ciri-ciri yang tak elok pada dirinya. Maka kita kalau ada tuan-tuan, cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tuan-tuan dan rahmati Allah SWT, bila kita ini cinta akhirat, cintakan akhirat, cintakan Allah Subhanahu wa taala. Satu malam Rabi'atul Adawiyah, dia bangun malam. Rabi'atul Adawiyah ni, dia ni maknanya seorang wanita muslimah yang tidak kahwin, tidak berkahwin. Kan kita pernah dengar satu hadis Nabi, dia kata kalau tidak berkahwin bukan daripada kalanganku. Yang dimasukkan berkahwin bukan daripada kalanganku itu adalah orang yang memang tidak berkahwin, tetapi kehidupannya seolah-olah seperti orang berkahwin. Itu maknanya. Maknanya kalau tidak berkahwin lama, bukan, dia kata bukan daripada kalangan kami, daripada kalangan Nabi. Bukan itu maksudnya. Walaupun maknanya kalau dia tidak berkahwin, tak ada jodoh, tak boleh kata apa. Kalau dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dia akan dipertemukan jodoh di akhirat dengan orang yang lebih baik. Tetapi kalau dia tidak berkahwin, umur 50, 60, tetapi di rumah ada seorang wanita bersekedudukan, maknanya kehidupannya seperti juga orang berkahwin, maka itulah yang golongan yang dilaknat, yang dikatakan bukan daripada golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bangun malam, sama cerita macam Hasan Al-Basri. Orang datang mencuri rumah dia. Mencuri rumah dia, dia doa pada Allah Taala, ya Allah Tuhanku, jadikan ini perbuatan terakhir baginya. Jadikan ini perbuatan terakhir baginya. Mudah-mudahan dengan perbuatan ini, dengan perbuatan terakhir ini, dia menjadi hamba-Mu yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, pencuri ini juga diberikan hidayah oleh Allah taala, akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya nak sebut kepada kita tuan-tuan dan rahmati Allah, bila kita ada ikatan dengan Allah, ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan ini semuanya selamat. Bila kita ada ikatan dengan Allah taala, bila kita jadikan peraturan Allah sebagai kehidupan dustur, perlembagaan dalam kehidupan keluarga, bermula daripada ahli keluarga kita sehingga ke peringkat yang lebih tinggi, ke peringkat negara dan sebagainya, maka masalah zina berleluasa, masalah rompakan, pembunuhan terbuka dan sebagainya, ini akan dapat diselesaikan sebab Allah hantar sesuatu itu dengan hikmah. Allah hantar peraturan dengan hikmah. Semua Allah cipta ni semua ada hikmah. Kan Allah Ta'ala ciptakan apa dia? Allah Ta'ala ciptakan kehidupan, ada hikmah. Allah Ta'ala ciptakan kemalangan, berlaku kemalangan, ada hikmah. Allah Ta'ala ciptakan juga binatang, ada hikmah. Ikan dan sebagainya menjadi makanan kepada manusia. Allah ciptakan tikus. Tikus tuan-tuan, tikus untuk apa Allah cipta tikus? Bila kita tengok tikus banyak kan, nak sebutnya bahawa bila ada tikus, automatik tempat tu kotor. Itu hikmah dia. Tengok tikus banyak kan, Allah tak jadi makan kan? Kalau saya pergi tempat tu tengok banyak tikus, maka saya takkan makan tempat tu, saya akan keluar. Nak sebutnya tikus itu memberikan hikmah. Allah Ta'ala hantar tikus itu memberikan hikmah bahawa tempat tu kotor. Jadi kalau rumah tuan-tuan tu banyak tikus, rumah tuan-tuan tu kotor lah kan? Mana kena sediakan banyak sikit perangkat tikus ataupun racun tikus ya. Tuan-tuan letak racun tikus, pastikan tikus tu makan, jangan anak kita pula makan racun tikus. Kan ada kes dia beli racun tikus banyak sebab rumahnya banyak tikus. Oleh kerana rumah tu dekat dengan kawasan pembuangan sampah, maka banyaklah tikus tu berkunjung ke rumahnya. Dia letak racun tikus yang banyak. Racun tikus tu bentuk kuih, dia bentuk biskut. Ada tuan-tuan. Bila orang makan tuan-tuan, anaknya ambil, anaknya makan, anaknya jadi mangsa. Bukan tikus jadi mangsa, anaknya jadi mangsa. Jadi tuan-tuan kena jaga. Maka muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas dan tanggungjawab kita hendaklah kita memperkasakan sifat sebagai seorang mukmin kan. Sayyidina Ali menyebutkan 6 sifat tadi, maka Syekh Dr. Abdullah Nasir Ulwan menekankan bahawa sifat asas yang perlu ditanam oleh setiap mukmin itu yang pertama sekali sifat yang disebutkan sebagai akidah yang sempurna. Akidah kita juga mesti sempurna.
Akidah pada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan yang ana baca ayat awal tadi, innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Dan orang mukmin ini beriman pada Allah, pada Rasul, dan mereka itu tidak meragui keimanan mereka. Tidak ragu pada iman kita, tidak ragu kepada kebaikan yang kita lakukan. Duduk majianmu seperti ini, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Jihad, katanya Syahid Hasan Al-Banna, jihad itu umum dalam konteks masyarakat akhir zaman pada hari ini. Jihad itu juga diterjemahkan di antara apabila kita menghidupkan majlis ilmu juga dikira sebagai jihad. Dalam keadaan hari ini tuan-tuan dirahmati Allah, tidak ramai orang berminat dalam kuliah ilmu. Seperti mana tuan-tuan ni boleh duduk sebentar walaupun kita tidur. Kan dalam majlis ilmu ni tuan duduk tidur, Allah bagi pahala tuan-tuan. Allah Taala bagi pahala, jangan bimbang, jangan risau. Maknanya nak tidur, hadir kuliah ilmu tidur, Allah tetap bagi pahala. Tuan-tuan baca Quran 1 jam, setengah jam baca Quran, berhenti, lepas tu tidur, Allah tak bagi pahala dah masa tidur. Tetapi dalam kuliah ilmu 1 jam kita duduk, setengah jam kita dengar kuliah. Kan makin lama ustaz tu jam 4, 1, 2, 3, 4. Yang keempat tu bawa tidur. Masa tidur tu pahala tu berjalan tuan. Itu kelebihannya dulu dalam kuliah ilmu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan oleh Allah SWT, jangan kita ragu kepada kebaikan yang kita lakukan. Walaupun sedikit tetapi berterusan. Summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Berjihad dengan harta mereka, dengan jiwa, masa, tenaga untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, ulaika humus shadiqun. Maka mereka lah orang-orang yang benar. Allah sebutkan dalam Quran apa dia? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli jiwa-jiwa orang mukmin dengan masa, tenaga, apa juga yang ada mereka miliki dengan syurga. Allah beli kita dengan syurga. Tuan-tuan, syurga ni bukannya mahligai, bukannya banglo, bukan pangkat, bukan kedudukan, bukan harta, tetapi satu anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada orang mukmin. Nak sebutkan, nak dapatkan darjat syurga ini tuan-tuan rahmati Allah, kita mesti melakukan pengorbanan dalam kehidupan. Korban masa, korbankan masa sedikit duduk majlis ilmu, korbankan masa sedikit pergi ke masjid berjalan, korbankan masa sedikit untuk mentadabbur Quran, korbankan masa sedikit duduk bersama dengan para alim ulama, korbankan masa sedikit, korbankan harta, korbankan masa, korbankan tenaga dan sebagainya. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan Allah ini akan mampu menutup ataupun kita sebut sebagai cover pada amalan-amalan kita. Kalau kita lihat tuan-tuan muhasabah, kita ini ada 24 jam Allah beri. 24 jam ini berapa banyak masa kita peruntukkan untuk Allah. Kadang-kadang kalau kita lihat tuan-tuan sangat sedikit. Satu waktu kita peruntukkan 5 minit lah. Itu pun 5 minit itu kualiti lah tu punya solat. Kalau tidak tuan-tuan dan puan-puan Allah, kadang-kadang susah nak dapat masa 5 minit, biasanya 3 minit, biasanya 2 minit laju. Maka tuan-tuan untuk top up semuanya, hendaklah kita ini wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta, dengan masa dan tenaga, insyaallah mudah-mudahan akan menaikkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, Allah sebutkan juga dalam Quran, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wahai sekalian manusia, apakah kamu mengira kamu beriman pada Allah Subhanahu wa taala dalam masa yang sama kamu belum diuji oleh Allah? Maknanya nak jadi orang baik, nak jadi orang beriman, mesti melalui satu ujian. Ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak jadi orang yang nak jadi ahli syurga, mesti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan kepayahan, diuji dengan kesusahan. Ada orang diuji dengan kesusahan. Bila diuji kesusahan ini mudah ingat Allah. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Allah, ya Allah ya Allah. Mudah ingat Allah. Tapi bila diuji dengan kesenangan, kadang-kadang lupa. Kan sejarahnya, bila kita lihat sejarah bagaimana Qarun diberikan semasa dia jadi miskin dahulu, Qarun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan miskin itu ingat Allah, rapat dekat dengan Allah. Bila Allah Taala berikan kekayaan pada Qarun, dia lupa Allah. Aku berusaha, aku bekerja keras